Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Jadi hari ini saya nak kongsikan kepada korang semua kisah Nabi Yaqub alaihi salam. Jadi Nabi Yaqub ni memang kita tahulah Nabi Yaqub disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak 16 kali di dalam Quran. Dan Nabi Yaqub ni merupakan anak kepada Nabi Ishaq alaihi salam dan cucu kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi hubungan Nabi Yaqub dengan Nabi Ismail ni merupakan ayah saudara kepada Nabi Yaqub alaihi salam, kerana Nabi Ismail kan dengan Nabi Ishaq adalah adik-beradik. Jadi daripada Nabi Yaqub ni lah akan lahirnya Bani Israel yang cukup ramai, yang bermaksud hamba yang dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita sebut Bani Israel, maka itu dinisbahkan kepada anak-anak kepada Nabi Yaqub alaihi salam. Kerana kita tahu anak kepada Nabi Yaqub memang ramai. Allah kurniakan kepada Nabi Yaqub seramai 12 orang anak. Dan kesemua anak Nabi Yaqub alaihi salam, iaitu 12 orang, kesemuanya dikurniakan ataupun diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi para nabi. Dan Nabi Yaqub juga diuji dengan kehilangan anak yang paling disayang, iaitu anak paling bongsu lah. Kerana 12 orang anak, 10 daripada 12 tu adalah daripada isteri yang pertama dan 2 daripada itu daripada isteri yang kedua, iaitu Bunyamin dan Nabi Yusuf alaihi salam. Siapa tak kenal Nabi Yusuf alaihi salam? Diuji dengan kehilangan anak yang dia sayang. Jangkaannya anak inilah akan menggantinya untuk menyambung risalah ataupun menyambung dakwah Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia, iaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Kerana suatu hari Nabi Yusuf mendapat satu mimpi dan Nabi Yusuf ni ceritakan kepada ayahnya Nabi Yaqub alaihissalam. Dalam Quran disebut dalam surah Yusuf ayat yang keempat, sesungguhnya aku diceritakan kepada Nabi Yaqub alaihissalam, sesungguhnya aku ni dapat satu mimpi. Sesungguhnya aku mimpi aku melihat ada 11 bintang dan matahari serta bulan, dan aku melihat kesemua daripada mereka, iaitu bintang, matahari dan bulan, beri hormat kepada aku. Itulah yang diceritakan kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Nabi Yaqub tahu yang mimpi ni sebagai satu tanda yang Nabi Yusuf alaihissalam ni akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi nabi. Maka Nabi Yaqub ni takut. Maka Nabi Yaqub ni pesan kepada Nabi Yusuf supaya tidak menceritakan kepada siapa-siapa mimpi yang dialami, ataupun tidak cerita kepada abang-abang dia dan sebagainya. Kerana takut ada anasir-anasir ataupun takut ada ancaman buruk yang boleh menyebabkan kesakitan ataupun kemudaratan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Maka dia ringkaskan cerita, maka anak-anak yang lain ataupun abang-abang dia yang lain merasa cemburu dengan perhatian diberikan Nabi Yaqub kepada Nabi Yusuf alaihissalam, kerana abang dia tak tahu yang Yusuf ni akan dilantik menjadi nabi. Maka bila mereka ni rasa cemburu yang terlampau, dengki yang terlampau, maka mereka ni sepakat untuk ada cadangan untuk menyakiti Yusuf, ada cadangan untuk membunuh Yusuf, dan ada juga cadangan untuk mengeluarkan Yusuf daripada keluarga. Maka bila suatu hari mereka merancang ataupun abang-abang dia merancang untuk melakukan rancangan itu, maka mereka ni meminta keizinan daripada Nabi Yaqub alaihissalam untuk bawa izin lah. Anak yang paling bongsu kan kena minta izin ayah untuk bawa keluar. Jadi pada awal ni ayah ni tak bagilah, memang tak bagi izin kerana takut ada kecederaan dan sebagainya. Jadi bila lama kelamaan pujuk dengan janji manis, dengan kata-kata manis, maka cairlah juga Nabi Yaqub alaihissalam. Maka diberilah keizinan untuk bawa Yusuf alaihissalam keluar berjalan-jalan. Apa kata mereka? Kata mereka di dalam surah Yusuf juga, biarlah Yusuf pergi bersama-sama kami esokkan hari, supaya Nabi Yusuf ni boleh bersukaria, makan, minum dan bermain dengan bebasnya. Dan sesungguhnya kami ni, itu abang-abang dia ni, berjanji akan menjaganya dengan sebaik-baiknya. Itu di antara ayat-ayat manis yang diberikan abang dia kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Tetapi pada awalnya Nabi Yaqub ni memang tak bagilah, kerana Nabi Yaqub ni takut dan bimbang. Ketika mana abang dia ni lalai ke dan sebagainya, takut Nabi Yusuf alaihissalam dimakan oleh serigala. Maka bila dengan kata-kata manis sebagainya, maka berjayalah mereka untuk bawa Yusuf alaihissalam ni keluar bersama-sama mereka. Jadi bila keesokan hari, maka mereka pun bawa Nabi Yusuf pun keluar berjalan-jalan, dan mereka ni nak melakukan rencana yang dirancang oleh mereka pada awalnya. Maka mereka pun memasukkan Nabi Yusuf ke dalam satu perigi, dan kesemua abang-abang dia meninggalkan Nabi Yusuf yang masih lagi berada dalam perigi tersebut, dan mereka ni meninggalkan sambil memerhati, takut-takut ada orang nampak, takut-takut ada orang pergi ke perigi dan sebagainya. Jadi tak lama kemudian ada satu rombongan, itu rombongan perniagaan yang mereka ni sedang mencari air, dan salah satu daripada mereka ni menghulurkan timba, dan kemudian mereka mengangkat timba tersebut. Bila mereka mengangkat timba tersebut, mereka kata haza gulam, ada budak
yang rupa paras yang sangat cantik, rupa paras yang sangat handsome lah orang kata. Kerana Nabi Yusuf ni memang kita tahulah perwatakannya, rupa parasnya lawa dan sebagainya. Maka bila abang-abang yang nampak ada rombongan tu jumpa Nabi Yusuf, segera berlari abang-abang dia kepada Nabi Yusuf AS. Katanya ini adalah khadam kami yang dia lari daripada kami dan kami nak menjualnya. Maka terjuallah Nabi Yusuf AS kepada peniaga tersebut dengan jualan dengan jumlah wang yang sangat-sangat rendah pada ketika itu. Maka bila Nabi Yusuf dah dijual dan dibawa Nabi Yusuf daripada Palestin ke Mesir, ada riwayat yang mengatakan usia Nabi Yusuf ketika itu dibawa ke Mesir tidak melebihi umur 15 tahun ataupun 15 tahun ke bawah umur Nabi Yusuf AS. Dan bila rancangan mereka ni berjaya, mereka ni happy lah, gembira kerana perhatian ayahnya tidak kepada Yusuf dah lepas ni. Maka mereka pun balik ke rumah dan ceritakan kepada ayahnya yang Yusuf ni dah dimakan oleh serigala. Sambil bawa baju Yusuf lah dengan darah dan sebagainya. Menangislah, kecewalah ayahnya kerana Yusuf ni mati, anggapan dia dah mati dan sebagainya, dimakan oleh serigala dan sebagainya. Siapa nak sambung risalahnya dan sebagainya. Maka diringkaskan cerita, Nabi Yusuf diangkat menjadi salah seorang pemerintah di Mesir. Panjang cerita Nabi Yusuf, nanti saya buat satu video khas untuk Nabi Yusuf AS. Maka bila Nabi Yusuf ni diangkat menjadi pemerintah di Mesir, salah seorang pemerintah di Mesir dengan jangka masa yang lama, dan mereka ni tidak bertemu di antara satu sama lain. Abang dia tak bertemu dengan Nabi Yusuf dan ayahnya tak bertemu dengan Nabi Yusuf. Tak tahulah rupa Nabi Yusuf macam mana. Maka suatu hari abang-abang ni bertemu dengan Nabi Yusuf AS yang sedang berada dalam pemerintahan Mesir, yang sedang ada sebagai seorang menteri lah ataupun sebagai seorang raja di Mesir pada ketika itu. Mereka ni abang-abang ni terkejut yang orang yang memerintah Mesir pada ketika itu adalah adiknya sendiri, itu Nabi Yusuf AS. Ketika itulah barulah abang-abang dia ni menyesal dengan perbuatannya, meminta maaf kepada Nabi Yusuf AS. Dan abang juga memberitahu yang ayahnya buta disebabkan menangis rindukan Nabi Yusuf AS. Kemudian bila Nabi Yusuf ni tahu yang ayahnya buta disebabkan rindu kepadanya, maka Yusuf pun melepaskan bajunya ataupun memberi bajunya kepada abang ni untuk diberi kepada ayahnya. Dan Nabi Yusuf kata beri kepada ayah dan insya-Allah ayah ni akan celik balik, akan boleh melihat balik. Jadi bila abang-abang Nabi Yusuf ni bawa baju Nabi Yusuf pergi bertemu ayahnya, dan ayahnya dapat bau, yang itu bau Nabi Yusuf AS. Ayah dia cam itu bau Nabi Yusuf AS. Maka diizinkan oleh Allah, maka ayahnya itu Nabi Yaqub AS boleh melihat kembali. Dan kesemua anak Nabi Yaqub AS ni, itu 11 orang ni menyesal di atas perbuatannya dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka juga meminta kepada Nabi Yaqub untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diampunkan dosa-dosa mereka. Tak lama kemudian, kesemua anak Nabi Yaqub AS ni diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi seorang nabi dan menyambung dakwah Nabi Yaqub AS kepada seluruhnya.